Balik ke semua ya. Balik ke semua tak? Cuma saja Pak. Balik ke dalam. Kenal dia. InsyaAllah. Astagfirullahaladzim. Lapan puluh lapan. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفاتحة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pada malam ini kita dapat bersama lagi kuliah kitab Syama'ilun Muhammadiyah yang disusun oleh Imam Tirmizi, dan malam ni insya-Allah kita akan sambung pada bab yang ke-23, muka surat 88, bab yang ke-23, cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertelekan. Hanya ada dua hadis dalam bab ini. Hadis pertama itu hadis yang ke-130. An Anas radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana syakiya faqaraja yatawakka'u ala Usamah bin Zaid wa alaihi sabun qitri qad tawashshaha bihi fa shalla bihim. Daripada Sayyidina Anas radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadu, yakni sakit, lalu baginda keluar bertelekan atas Sayyidina Usamah bin Zaid, dan baginda memakai pakaian dari qatar yang disangkut ke bahunya, maka baginda melakukan sembahyang berjamaah bersama para sahabat. Hadis 131. Anil Fadl bin Abbas radhiyallahu anhuma qala دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه وعلى رأسه عصابة صفراء فسلمت عليه فقال يا فضل. قلت لبيك يا رسول الله. قال أشدد بهذه العصابة رأسي. قال ففعلت ثم قعد فوضع كفه على منكبي ثم قام فدخل في المسجد. Daripada Sayyidina Al-Fadl bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, aku telah masuk menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
pada ketika baginda sakit yang membawa kepada kewafatannya. Di atas kepalanya ada pembalut warna kuning. Maka aku memberi salam kepada baginda. Kemudian baginda memanggil, wahai Fadl. Aku pun menyahut, saya datang wahai Rasulullah. Baginda bersabda, ketatkan pembalut di kepalaku ini. Dia berkata, aku pun perbuatnya. Kemudian baginda duduk, lalu diletakkan tapak tangannya atas bahuku. Kemudian baginda bangun, lalu masuk dalam masjid. Muslimin, muslimat mati sekalian, hadis dalam bab 23 ni cerita tentang Nabi sakit. Dan sakit ni sakit yang membawa kepada kewafatan baginda. Sebagaimana kita pernah sebut, Nabi dan juga para anbiya alaihimussalatu wassalam, sakit ni bila sakit berganda daripada apa yang kita rasa. Kalau kita demam, 38 tu kira demam dah kan, panas badan kita. Nabi Muhammad ni panas sungguh, seperti mana dalam hadis lain cerita Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pegang badan Nabi ketika benar Nabi demam, Nabi sakit, panas sungguh-sungguh, tak macam dengan sakit kita, dia kurang nak banding dengan Nabi-Nabi. Jadi dalam riwayat menyebut Nabi ketika sakit dekat dengan kewafatan baginda ni, Nabi telah mengarahkan Sayyidina Abu Bakar untuk jadi imam, dan Sayyidina Abu Bakar telah menjadi imam dalam sembahyang fardu dan masjid sebanyak 17 kali. Jadi hadis 23 ni cerita bagaimana Nabi bertelekan, mana Nabi kita kata bergayut lah, nak berjalan tapi tak mampu, tak larat. Jadi hadis pertama, hadis 130 ni Sayyidina Anas bin Malik cerita. Ni maknanya umur Sayyidina Anas ketika ni umur 20 tahun. Pasal Sayyidina Anas jadi khadam pembantu Nabi ketika Nabi baru sampai di Madinah. Ketika tu Sayyidina Anas diserahkan oleh mak dia Ummu Sulaim ketika dia berusia 10 tahun. Bila Nabi SAW wafat, Sayyidina Anas berusia 20 tahun kerana dia berkhidmat kepada Nabi selama 10 tahun. Jadi masih muda lagi. Jadi Sayyidina Anas cerita ketika mana Nabi sakit, Nabi bertelikkan, mana paut di bau dia, nak pergi ke masjid. Dalam hadis lain cerita Sayyidina Usamah dengan Sayyidina Ali karamallahu wajah, dan ketika itu di atas badan Nabi ni ada kain yang dibuat daripada qatar. Ada satu pendapat kata qatar qitri ni mai daripada qatar, ada yang menyatakan jenis kain, bukan sempena, bukan nama mai daripada qatar sebenarnya, wallahu alam. Dan Nabi masuk dalam masjid. Dalam riwayat lain juga menyebut, tuan-tuan, Nabi bila Nabi paut pegang di papah. Cerita hadis pertama ni cerita Sayyidina Anas saja. Ada riwayat yang menyebut Nabi di papah oleh Sayyidina Ali dengan sahabat lain. Nabi berjalan ni heret kaki atas tanah, mana debu. Pasal Nabi tak bertenaga sungguh-sungguh. Bila Nabi masuk dalam masjid, Sayyidina Abu Bakar, tuan-tuan, tahu Nabi masuk kan. Sahabat yang baik ni dia tahu, bunyi tapak kaki pun dia tahu, pergerakan pun dia tahu. Nabi, tuan-tuan, mengisyaratkan kepada Sayyidina Abu Bakar. Bila Sayyidina Abu Bakar nak berunduk ke belakang, makna dia tak mau jadi imam, Nabi suruh Sayyidina Abu Bakar dengan isyarat suruh duduk di tempat, kekal di tempat dia. Tuan-tuan, Nabi duduk di sebelah Sayyidina Abu Bakar. Jadi hadis pertama cerita bagaimana Nabi ni paut bau Sayyidina Usamah bin Zaid. Sayyidina Usamah bin Zaid, kalau seperti mana yang kita dengar nama Sayyidina Usamah, adalah kita kata cucu angkat Nabi lah. Kerana Sayyidina Zaid ni anak angkat Nabi waktu di Mekah dulu, orang yang disaingi oleh Nabi. Walaupun jadi khadam, tapi Nabi tak melayan seperti mana khadam. Nabi layan Sayyidina Zaid macam anak dia sendiri. Bahkan seperti mana kita pernah kongsi dulu, bila ayah Sayyidina Zaid ni, Zaid iaitu Harisah, mai daripada kampung, dengar cerita anak dia lah ni duduk di Mekah. Pasal kampung mereka bila diserang, tuan-tuan, oleh perompak dan buat pelari, antara yang mereka buat pelari itu adalah anak dia iaitu Zaid buat pelari. Masa tu Sayyidina Zaid kecil lagi, dan dijual, dibeli oleh anak menakan kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, dan lepas tu diserahkan kepada Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah bagi kat Nabi Sayyidina Zaid ni untuk jadi pembantu baginda.
Baik tak baik Nabi ni sampai orang Mekah tuan-tuan panggil Zaid bin Muhammad. Sampai teratur. Waktu dulu ni boleh lagi lah nama pak angkat dibentikan, tapi lain tak boleh, hukum dalam Islam tak membenarkan. Bila ayah dia Harisah dengar kata anak dia duduk di Mekah, dia mai ke Mekah cari dan jumpa sungguh dengan Zaid ni. Bila nak ajak balik, senang Zaid tak mau balik tuan-tuan. Pasal apa? Dia nak duduk dengan Nabi. Nabi bagi tahu kepada Harisah, biar dia sendiri buat pilihan, biar Zaid tu buat pilihan sendiri. Kalau dia pilih nak duduk dengan saya, dia duduk. Kalau dia pilih nak balik kampung dia dengan kamu, boleh, tak ada masalah. Senang Zaid pilih tuan-tuan untuk duduk dengan Nabi. Pasal apa? Pasal apa yang Nabi lakukan, Nabi layan dia lebih daripada apa yang dilayan ataupun dilakukan oleh seorang ayah tuan-tuan. Bahkan senang Zaid tuan-tuan dimuliakan sampai Nabi bagi kahwin dengan sepupu dia, Sayyidah Zainab. Kira kahwin dengan bangsawan lah kan. Keluarga Nabi ni keluarga bangsawan, golongan Quraisy. Kira tak, pada zahirnya tak sekupu lah. Allah tahu perkahwinan tu tak kekal, dan Allah Ta'ala nak batalkan adat orang Arab jahiliah dulu, iaitu pak angkat tak boleh menikah dengan anak angkat. Mana pada hukum adat, hukum Arab jahiliah, Nabi tak boleh kahwin dengan isteri kepada Sayyidina Zaid ni, bekas isteri dia itu Sayyidah Zainab, sepupu Nabi sendiri. Tapi Allah kahwinkan Nabi dengan Sayyidah Zainab di langit sana tuan-tuan, untuk menyatakan bahawa hukum kahwin dengan anak angkat ni tak salah di sudut agama Islam tuan-tuan. Jadi Sayyidina Usamah ni orang kesayangan Nabi SAW. Bila anak kepada Sayyidina Umar, tikai Sayyidina Umar ketika Sayyidina Umar jadi mukminin, pasal apa bagi kat Usamah tu lebih daripada saya anak ayah. Tuan-tuan, Sayyidina Umar tanya balik, antara ayahmu ni dengan ayah dia siapa Nabi sayang? Lalu anak Sayyidina Umar kata ayah dia, antara kamu dengan dia siapa Nabi sayang? Anak Sayyidina Umar kata dia Usamah tu Nabi sayang. Kalau tahu faham tu, mu tak akan pikai apa yang ku buat bila bagi lebih kepada Sayyidina Usamah. Tuan-tuan, bila kita baca dalam kitab sirah daripada hadis-hadis Nabi berkaitan dengan kewafatan Nabi, kita akan temui ni Sayyidina Usamah bin Zaid antara tokoh yang terlibat ketika mana Nabi dimandikan. Yang terlibat ni tuan-tuan, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, pak menakan Nabi, sepupu baginda iaitu Sayyidina Fadl. Hadis kedua ni menyebut nama dia. Adik-beradik, dua kembar kepada saudara kandung kepada Sayyidina Fadl iaitu Qasam bin Abbas terlibat. Tuan-tuan, Sayyidina Ali terlibat. Disandarkan tuan-tuan kepala Nabi ni ke dada Sayyidina Ali, dan mereka tuan-tuan menyiram air. Yang siram air tu siapa? Sayyidina Usamah bin Zaid dengan seorang pembantu Nabi yang lain nama Saleh. Yang korek nubuk Nabi Abu Talha kan, ketika tu dia tak ada di Madinah, disuruh balik untuk korek kubur Nabi SAW. Jadi ni orang-orang yang sememangnya dekat dengan Nabi, dan bila Nabi nak wafat, mereka tuan-tuan berkhidmat dengan Nabi di saat-saat akhir. Hadis 131, sepupu Nabi iaitu Al-Fadl bin Abbas, anak kepada Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi dia juga pernah bila dia pergi jumpa Nabi, Nabi panggil dia masuk, mai suruh ketat tuan-tuan, nak tunjuk kata Nabi sakit kepala sungguh, ganda sakit baginda ni, dengan satu kain, ikatan kain kuning tu Nabi ikat kepala, nak bagi sakit kepala tu rasa kurang sikit. Bila Sayyidina Fadl mai masuk rumah Nabi, Nabi minta tolong Sayyidina Fadl suruh kemas erat betul-betul kain kuning yang ada di kepala tu, supaya sakit Nabi tu dapat dikurangkan. Lalu Sayyidina Fadl pun buat macam Nabi minta. Lepas tu Nabi paut bau Sayyidina Fadl, dan mereka berjalan pergi ke masjid, masuk ke masjid untuk sembahyang. Ini cerita Nabi berpaut kepada Sayyidina Usamah bin Zaid dan juga sepupu dia Sayyidina Fadl bin Abbas radhiyallahu anhuma. Bab yang ke-24, cara makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat mati sekalian, ada 5 hadis. Cara makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermula dengan hadis 132. Ibn Lika'b bin Malik an Abi
anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yal'aqu asabi'ahu salasa. Daripada seorang anak lelaki bagi Ka'ab bin Malik daripada bapanya, bahwasanya Nabi SAW menjilatkan segala jarinya 3 kali. Kata qala Abu Isa, kata Abu Isa, selain Muhammad bin Bashar meriwayatkan hadis ini, dia berkata baginda menjilat ketiga-tiga jarinya. Hadis 133. An Anas radhiyallahu an qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akala ta'ama la'iqa asabi'ahu salas. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah memakan makanan, baginda menjilat 3 jari tangannya. Tuan-tuan, 2 hadis ni cerita tentang Nabi jilat jari bila selesai makan. Hadis ni hadis cerita cara Nabi makan. Hadis pertama kata salah seorang anak kepada Sayyidina Ka'ab bahawa Nabi bila makan, lepas makan tu Nabi akan menjilat ketiga jari. Tuan-tuan, Nabi guna jari mana? 3 jari. Jari ibu jari, jari telunjuk dengan jari tengah. 3 jari. Ada saya baca tuan-tuan, ada orang tulis kita ni tak ikut sunnah Nabi. Pasal kita makan guna 5 jari. Makan nasi dengan 5 jari. Tuan-tuan, kalau ada orang tu ada jari 6, ada jari 6 jari dia makan. Jadi dia kata tak ikut sunnah Nabi, kita kena makan dengan 3 jari. Tuan-tuan, ulama ulas tentang perkara ni. 3 jari ni bagi orang Arab, tuan-tuan, zaman dulu, di tanda seseorang tu tuan-tuan gelojoh, orang tu lapar, orang tu jenis kebuluk lah, dia akan makan lebih daripada 3 jari. Tapi ulama kata 3 jari ni sesuai untuk makanan yang keras, macam roti zaman Nabi tu 3 jari. Kita pun kalau kita makan roti canai 3 jari ya. Kalau makan 5 jari tu dia itu kira gue lah tu, keluar macam celah 3 jari. Ulama kata maknanya penggunaan bilangan penggunaan jari ketika makan ni berdasarkan apa yang kita makan. Kalau makan nasi 5 jari, kalau 3 nasi 3 jari, nasi Arab tu imam pula bila nak habis ni kecuali lah kata nak beli, nak dapat nasi daging, nasi Arab tu imam bukan senang, jadi makan sikit 3 jari kan. Jadi ikut benar kita makan. Ulama kata cuma apa yang disebut ni Nabi yal'aqu asabi'ahu salasa, Nabi jilat 3 jari tu. Tuan-tuan, jadi ulama bincang berkaitan dengan menjilat jari ni, kaedah ni macam mana? Tuan-tuan, 3 jari, adakah Nabi jilat mula daripada ibu jari ataupun mula daripada jari tengah? Ada 2 pendapat tuan-tuan. Pertama, tuan-tuan, jilat daripada tengah jari. Ni pendapat yang kuat lah. Mula jilat tu daripada jari tengah, lepas tu jari telunjuk, lepas tu ibu jari. Persoalannya, kalau mula daripada jari tengah, jilat ni 3 kah ataupun macam mana? Bilangan dia macam mana? Tuan-tuan, satu pendapat menyatakan jari tengah ni jilat, kita hisap, kita jilat sekali je. Jari telunjuk, jari kedua tu kita jilat 2 kali. Jari ibu jari 3 kali. Dan pendapat kedua menyatakan ketiga-tiga jari tu dijilat daripada tengah ibu jari tengah, semua 3. Jadi pasal apa tuan-tuan jilat? Tak jilat pun tuan-tuan tak ada masalah, pergi basuh. Tapi tuan-tuan, kita mengaji bab berkat kan? Kita mengaji bab berkat. Berkat ni kita tak tahu duduk tang mana. Kalau kita makan kan, kita diajak oleh Nabi makan, kita makan nasi. Tuan-tuan, makan nasi keliling dulu, tengah last sekali kan? Pasal apa? Berkat waktu kita makan tu tuan-tuan, berkat turun ni di tengah-tengah makanan tu. Jadi pastikan makanan duduk tengah-tengah tu last sekali kita makan. Jadi kalau buh lauk dengan kuah tengah-tengah, kok tepi tak buh, pakai tak ada kuah lah jadi kena pandai-pandai buh kuah lah, buh kena rata apa itu. Pasal apa? Bila kita makan tu hak mula-mula dekat dengan kita, lepas itu kita nak tarik kok tepi ni, ujung apa tu, biar tengah-tengah tu last sekali. Jadi selagi mana kita duk makan tu berkat duk turun dia tengah. Kalau kita tengok-tengok lauk tengah-tengah, kuah duk tengah-tengah aja, kita pergi makan tengah-tengah, berlubang tengah, clean dah, habis tempat tu berkat tu habis, rugi. Bukan. Dan berkat tu tuan-tuan,
sama ada di pinggan ataupun yang duduk di jari. Kita tak tahu ni tatah berkat tu ada yang tersisa di jari kita. Jadi bila kita hisap tu tuan-tuan, kita jilat tu untuk memastikan keberkatan makanan tu kita perolehi, kan? Bukan kata kebulok semua ni berapa hari tak makan. Orang nak kata apa kata, tapi kajian saintifik mengakui tuan-tuan, kajian zaman moden ni mengakui ni jari-jari kita ni tuan-tuan ada enzim dia yang kalau kita guna, kita hisap, kita jilat tuan-tuan, membantu penghadaman yang kita makan, bantu kita makan. Jadi daripada kita makan, guna tuan-tuan, guna camca, guna garpu apa semua. Jadi tu kaedah, kena ni lah, kita kena beramai lah tuan-tuan, ikut keadaan lah. Jadi boleh nak makan dengan camca, dengan garpu, tak ada masalah, kan? Kalau makan nasi goreng saja tak apalah, nasi goreng kosong. Dengan ayam goreng kena nak makan camca, jadi payahlah juga, kan? Jadi tak puas kalau makan dengan camca ni. Muslimin muslimat mati sekalian. Hadis 134. An Abi Juhaifah radhiyallahu an qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amma ana fala akulu muttaqiya. Maksudnya daripada Abu Juhaifah radhiyallahu an, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, adapun aku, maka aku tidak akan makan sambil menyandar. Jadi kita baca bulan lepas cerita Nabi tak bagi tuan-tuan makan sambil bersandar. Pasal itu style orang yang belaga, orang pemalas. Dan kesan buruk daripada makan sambil bersandar ni, usus perut kita akan mengembang jadi besar. Dan bila kembang ataupun besar, kita makan tu sikit tak rasa apa, kita nak kena makan banyak. Jadi tak elok. Kalau kita makan duduk atas kursi pun jangan menyandar, kita duduk tegak. Tapi bila Nabi larang macam tu, larang ni bukanlah haram tuan-tuan, ni di sudut adab tak elok. Dan Nabi sebut ni dalam hadis 134 ni, amma ana fala akulu muttaqi'ah, aku tak makan menyandar, kata Nabi. Tapi ada hadis lain cerita bagaimana Nabi pernah makan bersandar kerana terlalu lapar. Kita cerita dah bulan lepas, terlalu lapar sampai tak boleh nak duduk, kena bersandar baru boleh makan. Kalau nak duduk macam biasa, macam Nabi makan bukan macam sila macam kita, kan, angkat kepala lutut. Jadi kalau memang tak tenaga sungguh, tumbanglah jawab dia, terbaliklah. Kalau duduk sila macam kita ni memang boleh duduk lagi. Tapi nak ceritanya adab makan tu kalau bersandar tak elok, dia jadi makan banyak, lepas tu di sudut tuan-tuan organ dalam pun jadi tak elok. Jadi Nabi kata baginda tak makan dengan cara bersandar, dan wajar untuk kita ikut tuan-tuan cara yang Nabi makan ni. Hadis 135. An Ibn Lika'b bin Malik an Abi qal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi asabi'i thalas wa yal'aquhun. Daripada seorang anak lelaki kepada bagi Ka'ab bin Malik, daripada bapanya, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan dengan 3 jarinya dan menjilatnya. Tuan-tuan, jadi makan dengan guna 3 jari, lepas tu jilat. Tak, bukan satu keaiban dah lah ni kalau makan dengan jilat jari ni, kan? KFC pun dia kempen dia punya ni sehingga menjilat jari. Kan? Jadi kita tak pergi masuk KFC pun duk geram. Tu kira sunnah Nabi tu kan? Dia kempen tu nak tunjuk kata sedapnya daging ayam KFC tu sampai menjilat jari. Kita masak ayam di rumah makan tak kira lah tuan-tuan, bila kita guna jari boleh makan. Makna dia kalau Nabi guna 3 jari, kita makan guna 5 jari makan nasi, 5 jari lah kita jilat. 5 jari, supaya apa yang tersisa tu kita tak biar macam tu saja, dan memperoleh keberkatan daripada makanan hak kita makan tu. Muslimin muslimat mati sekalian. Jadi berkat ni orang bukan Islam bukan percaya tuan-tuan. Orang Islam pun ada yang tak percaya cerita berkat-berkat ni, kan? Macam Nabi sebut su'rul mu'min syifa, bekas mulut orang beriman tu adalah penawar. Makna dia bila diminum satu bekas air tu, cawan ataupun gelas dengan pakat minum tuan-tuan, mana bertindih tempat letak bibir tadi minum tu, dia akan jadi penawar.
Rumah kita lah tak lalu. Kan, tambah pula makan telur kuning pula. Allah, dekat tu nak pi tu pakai dak dah. Jadi bukan taraf kita kan. Pasal apa tuan-tuan? Kan kita mengaji hadis. Kan. Kalau orang buat kursus rumah tangga apa semua, dia akan sebut hadis ni. Cerita Nabi tanya kepada Sayyidah Aisyah. Tanya Sayyidah Aisyah, tadi ni minum tak mana? Kan, tadi minum tak mana? Nabi tanya Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah tunjuk tang ni. Nabi tak mulut minum ayat tu. Tu Nabi buat. Tu Imam buat tak? Sepanjang kahwin ni. Jadi cerita ni pasal apa ni? Cerita kesan tu ada. Penghubung, pengikat kasih sayang suami isteri, anak-anak apa semua. Kan orang-orang jadi orang-orang soleh, tok guru apa semua. Jadi saya mula tahu ni cerita waktu mengaji Pondok Pak Ayah. Pondok Pak Ayah tahun 85. Masa tu mengaji Kuala Merbuk sampai Jajah 5, Jenah tak ngaji, lepas tu pergi Pondok Pak Ayah. Jadi pergi Pondok Pak Ayah ni, satu dia ajak makan kat Kuala Lutut. Kan? Dengan talam bila ada program apa semua. Lepas tu dia pun duduk berkat. Abang-abang ni besar-besar. Tak ambil yang kali dah. Duduk bila. Abang-abang ni makan kata berkat tu, hiruk kuah. Oi, kita adik-adik nak kena. Depa kata depa berkat. Kan, jadi baru-baru tahu lepas tu berkat-berkat. Lepas tu tengok bila pi pondok-pondok ziarah kawan-kawan. Rupa-rupanya orang pondok ni berebut bila tok guru makan, dan tok guru makan yang tu minum depa stay tak habis tuan-tuan. Memang depa taruh untuk anak murid ambil makanan depa. Macam kalau tokoh yang saya duk sebut apa ni, almarhum Dr. Said Muhammad Alawi Al-Maliki, Mekah tu, dia makan tuan-tuan tak pernah habis. Walaupun memang makan banyak tapi tak pernah habis. Pasal apa? Untuk anak-anak murid dia habis. Sama ada minuman ke ataupun tuan-tuan ataupun makanan. Pasal apa? Pasal ada bekas sungguh, ada kesan sungguh tuan-tuan daripada bekas daripada orang mukmin. Kalaulah tak ada hubungan dengan kita, Nabi kata bekas mulut tu ada kesan, boleh bawa jadi penawar. Bayangkan dengan orang yang keluarga dengan kita, suami isteri pula lagi, orang-orang yang soleh, ada kesannya. Jadi semua Nabi buat bukan sia-sia, ada kelebihan di sebaliknya. Hadis 136, hadis terakhir dalam bab ni. Hadatsana Mus'ab bin Sulaim qala sami'tu Anas bin Malik radhiyallahu an yaqul utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitamrin faraaituhu ya'kulu wa huwa muq'in minal ju'. Kata Mus'ab bin Sulaim, dia mendengar Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihidang buah kurma, maka aku lihat baginda memakan dalam keadaan duduk, mendirikan lutut kerana kelaparan. Muslimin muslimat, ni Nabi makan buah kurma sambil angkat pelutut. Makan buah kurma. Tuan-tuan, pernah berapa tahun, belah tahun lepas, cerita seorang profesor pakar bahasa Sanskrit, Profesor Dr. Ufadal Prakash Ufadal. Dia ni pakar bahasa Sanskrit Universiti Allahabad di India, dan dia adalah Tok Sami kasta Brahmin, kasta tinggi lah. Ketika dia buat satu sidang media, di belakang dia ada Tok Sami juga, Tok Sami yang sama kasta dengan dia, hebat ni. Dia ni Profesor Prakash ni, dia buat satu buku tajuk Kalki Avatar. Kalki Avatar ni maksudnya pembimbing agung. Dan dia menyebut bahawa pembimbing agung yang selama ni penganut-penganut Hindu duk tunggu ni, ketibaan dia, kemunculan dia, ialah dengan ada ciri-ciri yang disebutkan sebagai Kalki Avatar, pembimbing agung ni ada kat diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pun sebut, dia kata ciri-ciri Kalki Avatar pembimbing agung yang disebut dalam kitab Vedas dan Purana, dua kitab antara kitab suci orang penganut agama Hindu. Pertama tuan-tuan, dalam kitab tu sebut bahawa Kalki Avatar ataupun pembimbing agung ni dia dilahirkan di sebuah pulau. Tuan-tuan, kalau kita baca ni memang tak betul pulau kat mana? Mekah, Nabi lahir di Mekah. Rupa-rupanya digambarkan Mekah tu yang duduk di tengah-tengah padang pasir tu tuan-tuan, seperti mana sebuah pulau. Jadi Mekah tu digambarkan sebuah pulau.
Dalam kitab tu juga sebut, kata Dr. Prakash tu, dengan menyatakan bahawa ciri kedua kepada Kalki Avatar tu ialah dia dilahirkan pada tanggal 12 bulan. Nabi Muhammad tarikh masyhur kelahiran 12 Rabiul Awal. Tuan-tuan, ketiga, dalam kitab Vedas Purana tu sebut bahawa ayah kepada Kalki Avatar ataupun Pemi Agung ni nama Vishnu Bhagat. Sama dalam bahasa Arab nama Abdullah. Dan mak Nabi, nama mak kepada Kalki Avatar tu dalam bahasa Hindu nama Sumani, maksudnya Aminah dalam bahasa Arab. Dia ni, Kalki Avatar ni akan didatangi oleh seorang wakil Tuhan yang mai bagi serah tanggungjawab kepada dia dalam sebuah gua. Nabi Muhammad dapat wahyu pertama dalam gua Hira. Tuan-tuan, Nabi Kalki Avatar ni disebut, antara dia sebut banyaklah ciri-ciri. Kalki Avatar dia makan kurma dengan zaitun. Nabi memang makan kurma pun. Kalki Avatar tu naik unta dan juga kuda, memang pun. Banyak ciri-ciri dia. Dia kata rumusan dia adalah Kalki Avatar yang penganut Hindu duk tunggu ni sebenarnya adalah Nabi yang orang Islam percaya tu, Nabi Muhammad SAW. Jadi tuan-tuan, Nabi Muhammad bila dihidangkan buah kurma, tuan-tuan, Nabi makan dalam keadaan lapang dengan mengangkat kaki lututnya ketika mana duduk, dan Nabi makan. Walaupun makan, bila makan kepala angkat ke lutut tu, tuan-tuan, nak bagi makanan tu taklah gelojoh makan. Mana makan ada had dia kan. Kita kalau kita duduk bersila makan, had Nabi sebut 1/3 makanan, 1/3 minuman, 1/3 nafas. Tak jadi. Tak jadi. Masa duduk bersila tak jadi. Tapi bila duduk angkat pelutut tu, dia jadi terhad kan, terhad. Makan tak banyak, cepat kenyang. Tapi kalau makan kat pelutut, tengok kenyang, makan banyak juga. Tu orang kata makan perut isi di perut betis. Bukan isi perut dia, isi yang perut betis sekali. Kemak dengan perut masa dia angkat pelutut tu. Tuan-tuan, jadi Nabi makan dan kelapang. Tuan-tuan, ada orang tua, ni cerita Arab lah, dia pesan ke anak dia, pastikan bila tidur dalam tidur yang terbaik, kamu tidur dalam keadaan yang terbaik sekali. Kalau nak makan yang paling lazat sekali. 3 dia pesan, lupa dah. Tidur, makan, ketiga saya tak ingat, tuan-tuan. Jadi anak dia kata, maksud ayah apa dia? Suruh bila tidur ni, tidur yang paling baik sekali, nyenyak sungguh-sungguh. Dia kata mu tidur bila mu letih buat kerja. Tidur dalam keadaan letih buat kerja, kamu akan rasa nikmat bila tidur. Tidur tak dan Ustaz Izan dulu sebut tak dan kepala sampai tak bantai, lena dah. Letih tu kan. Nikmat tidur puas sungguh. Yang kedua, ayah dia pesan, dia kata suruh makan yang sedap, bagi sedap sungguh-sungguh, bagi selera sungguh. Waktu bila? Waktu lapar. Jadi tuan-tuan, Nabi sebut nahnu qaumun na'kul hatta naju' wa idza akalna la nashba. Kami ni, kita ni satu kaum yang tak akan makan melainkan bila dah rasa lapar, dan bila makan tak akan rasa kenyang. Tak sampai kenyang. Kita tuan-tuan, passion kita berhenti. Dia kata tu banyak tu makan kau, berhentilah, tak belahak lagi. Ustaz, kalau kita bagi kita kenyang ni kena berhenti bila belahak. Tak belahak, jauh kacau, duduk kampung lagi. Tak kena tu semua. Tak kena. Tambah saya pun tak ingat mai duduk teringat ada petua, tuan-tuan, seorang doktor peribadi kepada Hajat Yusof As-Saqafi. Dia ada pesan 10 perkara. Nanti dalam kuliah nanti kita share, tuan-tuan. Saya kena tengok balik buku nota saya. Tapi doktor ni dia pesan, bila Hajat Yusof As-Saqafi, gubernur yang zalim ni, dia sakit, dia mai rawat, dia pun pesan bila Hajat minta pesanan kat dia. Jadi dia pesan tu berkaitan, tuan-tuan, untuk jaga kesihatan. Waktu makan bila, waktu nak berak macam mana, kencing bila, apa yang kena boleh makan, apa yang tak boleh makan. Ada 10 perkara. Nanti insya-Allah kita kongsi, tuan-tuan, untuk kesihatan kita lah juga, insya-Allah. Muslimin muslimat mati sekalian. Jadi dalam hadis ni kita boleh simpul
Nabi makan guna tangan, tuan-tuan. Nikmat Allah. Pernah, tuan-tuan, diriwayatkan Khalifah Harun Rashid dia jemput Imam Abu Yusuf, anak murid kanan dan penyebar mazhab Hanafi, anak murid kepada Imam Abu Hanifah. Tuan-tuan, Imam Abu Yusuf ni bila Khalifah Harun Rashid jemput dia, dihidangkan makanan banyak lah, dan disediakan camca untuk makan makanan tu, camca dengan garpu semua. Tuan-tuan, Khalifah tanya kepada Imam Abu Yusuf kan, tentang berkaitan dengan ayat walaqad karramna bani Adam. Imam Abu Yusuf kata, Sayyidina Abdullah bin Abbas menafsirkan antara bentuk kemuliaan Allah Ta'ala bagi kepada kita anak cucu tu Adam ni, makan menggunakan tangan. Di bentuk kemuliaan yang Allah bagi jadi untuk kita. Tengok tuan-tuan, makhluk lain makan dengan tangan ke macam mana? Beza kan? Tengok belakang tuan-tuan kan? Makan guna, dia tak pakai tangan. Banyakkan binatang macam tu lah. Bentuk kemuliaan, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, ialah menggunakan tangan bila mana makan. Begitu juga minum. Jadi kita kena lebihkan guna tangan daripada kita guna camca garpu. Bukan tak boleh. Tuan-tuan, dulu ni antara orang besar Kedah nama Tengku Kudin, diceritakan lah. Tengku Kudin ni dulu duduk di Selangor, dan satu majlis, tuan-tuan, dibuat di rumah residen British. Dia dijemput. Jadi pakat pi lah, kerabat Kedah dan kerabat dia Raja Kedah ni pakat pi. Jadi Tengku Kudin ni dia duduk ditempatkan di meja yang menempatkan isteri residen dengan residen tu sendiri. Jadi orang besar sungguh lah duduk itu. Tuan-tuan, Tengku Kudin ni bila dah tersidang dah makanan apa semua, ada camca garpu, tengok-tengok dia bangkit daripada kursi tempat duduk tu, dia pi cari paik ayam, pi basuh, dia pi cari bekas untuk dia cuci tangan. Jadi bila dia mai duduk balik, dia makan guna tangan, guna jari. Tuan-tuan, residen, isteri, pegawai British, orang besar-besar apa semua tengok ni nya, tengok macam kata dia ni kebuluk, mak kata tak jaga protokol betul kan. Dia perasan orang tengok dia pelik, tambah-tambah isteri residen tu sendiri. Tuan-tuan, Tengku Kudin ikut ceritanya dia sebut 3 perkara kepada isteri residen dan juga orang yang ada majlis tu. Dia kata, saya guna jari saya, tangan saya ni, pasal tangan saya, jari saya memang confirm bersih. Pasal sat-sat baru saya basuh. Saya basuh. Tapi camca, sudu, garpu yang tuan-tuan nak guna tu, tak tahu bersih ke tak, bila basuh tak tahu. Disebut pertama. Yang kedua, dia kata, tangan saya ni, jari saya ni, saya tak pernah bagi pinjam kat orang. Tak pinjam. Camca, garpu semua ni, walaupun siapa makan residen makan apa semua ni, waktu tu dia makan dia guna camca tu lah. Sebelum tu siapa makan? Tak, tukang masak belakang apa semua kan. Mana orang siapa-siapa pun boleh kongsi guna makan kat tu. Tapi tangan saya ni tak pernah saya bagi pinjam kat orang untuk guna. Saya yakin bersih sungguh. Saya tahu tangan saya ni. Yang ketiga, dia kata, tangan saya ni tak pernah jatuh dalam longkang. Tapi camca tuan-tuan guna ni, belum tentu. Tuan-tuan tak tahu, tak jatuh di lantai, saudara. Jatuh tu angkat pibuh dalam bekas. Tuan-tuan, mengikut cerita tu, semua hak dalam majlis itu letak habis camca. Orang putih hak tak reti makan tangan pun gagah makan tangan juga. Macam cerita apa, Allah ulama besar dulu, Muhammad Abduh. Tuan-tuan, Muhammad Abduh ni bila mana dia kena, dia diarah keluar, tuan-tuan, dia Mesir apa semua, dia pergi merantau antara tempat dia singgah, dia pernah duduk ni di Perancis. Dia masuk dalam satu restoran, masuk, tuan-tuan, bila makanan dia tempah order tu main, dia makan guna tangan. Satu kedai pakat tengok dia, kira dia ni kira orang kampung betul lah, orang tak ikut peredaran zaman. Tuan-tuan, Muhammad Abduh perasan orang pakat tengok dia dengan seorang kawan dia. Dia kata, hampa tak dengar cerita ke baru ni kan, ni ada satu penyakit yang tengah merebak di Perancis ni. Penyakit tu dikatakan merebak antara dengan sebab camca dan juga garpu. Pumpah apa kata. Tuan-tuan, jadi Allah Ta'ala bagi kemuliaan kat kita, tuan-tuan, guna. Kecuali lah bila mana makanan tu memerlukan guna camca, kan makan bubuk nak kata
Mana boleh. Oh, tak boleh kan. Orang Kelantan lain, orang Kelantan makan laksa. Kan? Bukan laksa. Kuah dia tak banyak. Kuah dia tak banyak. Kuah pekat. Laksa. Ni bab yang ke-24, cara makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat. Saya nak kongsi satu amalan, tuan-tuan. Saya yakin muslim-muslimat beramai dengan doa Nabi ni. Lebih-lebih lagi siapa yang duk baca maksurat setiap hari, dia mesti baca doa Nabi ni. Doa yang disebut sebagai pelindung untuk kita daripada sebarang kemudaratan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Nabi ajak suruh baca pagi 3 kali, petang 3 kali. Untuk jamin pagi baca sampai petang, petang baca sampai pagi esok. Tuan-tuan, antara tokoh yang saya sebut juga nama dia, Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Sekumpul, wali besar, meninggal tahun 2005 di Martapura dulu. Dia sebut, dia kata, jadi doa ni dia kata buatlah amalan pagi 3 kali, petang 3 kali. Tapi bila mai makan, nak makan ataupun minum, dia kata bacalah 7 kali untuk memastikan makanan kita makan tu elok dan selamat, halal ke tak. Dia kata bila seseorang tu beramai sungguh-sungguh dengan doa ni, ketika mana nak makan ataupun nak minum, baca 7 kali. Saya try dah, lambat baca, tuan-tuan nak makan. Baca pun lintang pukang dah. Pasal apa? Kita duduk depan makan ni, nak baca 7 kali jadi lambat. Tapi Kiai Haji Zaini sebut, orang yang bila dia beramai sungguh, ikhlas sungguh, Allah akan buka. Kalau makanan tu tak halal, Allah akan tunjuk. Ulat lah, apa macam-macam. Kalau makanan tu ada racun, orang nak kena kita, orang tu mungkin nampak macam naik berasa itu. Jadi kita tahu ni benda ni tak boleh untuk dimakan. Lain daripada amal-amal lain lah, baca bismillah 5 lah, baca amalan tambah-tambah untuk hindari, tuan-tuan, daripada khianat manusia di zaman lain, macam-macam tu ada. Jadi doa tu yang kita duk baca, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, 3 kali pagi 3 kali petang, tambah ketika mana kita nak makan ataupun nak minum, insya-Allah. Muslimin muslimat mati sekalian, insya-Allah bulan depan dengan izin Allah kita akan sambung bab yang ke-25, roti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya lah ni tiap-tiap pagi duk buat kuliah duha, tuan-tuan, secara langsung. Pukul 9 pagi, start pukul 9 pagi sampai pukul 10, biasa macam itulah, 9 pagi sampai 10. Dan duk guna kitab 40 hadis penawar hati Ustaz Fahmi Zamzam. Dan Ustaz Fahmi lah ni duk di kampung dia di Nusia sana, tengah sakit, tuan-tuan, sakit duk hospital. Jadi moga-moga Allah bagi kesihatan kepada dia. Jadi takatlah ni 2 minggu dah kuliah tu berlangsung tiap-tiap hari pagi pukul 9 pagi secara langsung. InsyaAllah kita doa moga-moga Allah Ta'ala memudahkan urusan kita, dimurahkan rezeki insyaAllah, dan dapat beramai apa yang kita baca daripada apa yang Nabi tunjukkan untuk kita insyaAllah. Marilah sama-sama kita baca surah ini insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر أم ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو هسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور
تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج فأزالهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا خبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم هدنا إلى حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا زدنا علما وسع في رزقنا وبارك لنا فيما رزقتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين